Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mujidah Hamdan. Memulakan berita malam ini dengan laporan mengenai Sarawak bakal mengeluarkan gas metanol untuk dieksport ke pasaran terbuka. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu Sarawak akan memulakan pengeluaran gas metanol pada Januari 2024. Kerana ini adalah kawasan yang penting untuk ekonomi Malaysia, lebih-lebih lagi Sarawak. Dan yang akhir sekali, saya telah diberi taklimat kita akan memulakan juga selepas metanol ini, kita bangunkan loji yang kedua. Yang kedua akan kita mulakan sejurus kita complete metanol one. Dan dari sudut financing semua sudah kita sediakan. Ini private sector investment, bukan kerajaan. Untuk metanol kita kedua, kerana nampaknya pihak institusi keuangan mempunyai kepercayaan, confidence yang tinggi kepada usaha industri hiliran gas di Sarawak ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa melakukan lawatan kerja ke loji metanol Sarawak Pitchem Sdn Bhd di Bintulu pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memaklumkan bahawa Petroleum Nasional Berhad Petronas telah menemui 10 kawasan metanol di Malaysia dan 8 daripadanya di Sarawak. Tambahnya, Bintulu akan menjadi hub petrokimia dan akan dibangunkan secara peringkat mengikut kemahuan pelabur. Terdahulu, beliau mendengar taklimat daripada pihak Sarawak Petchem tentang percubaan saluran gas metanol pada bulan April ini. Berita seterusnya, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak harus sedia bertindak tegas terhadap kontraktor yang tidak mencapai tahap prestasi yang memuaskan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu jabatan tersebut harus mula bertindak apabila sebarang kerja pembinaan didapati tertangguh selama 60 hari. Jelasnya, sebelum ini beliau juga pernah menyatakan bahawa JKR boleh menamatkan kontrak kontraktor yang gagal memulakan kerja dalam tempoh sebulan selepas penyerahan tapak. Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata demikian ketika melawat ke pejabat JKR bahagian Sibu pada Selasa. Difahamkan terdapat 340 projek dikategorikan sebagai projek sakit di seluruh negeri dengan 36 daripadanya tertangguh secara kritikal. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menjelaskan sebahagian besar situasi tersebut disebabkan oleh wabak COVID-19 yang menular sejak Mac 2020. Namun katanya terdapat juga kontraktor yang menghadapi masalah tenaga kerja, keuangan atau bahan binaan selain isu subkontraktor yang tidak mencapai prestasi yang bagus. Dengan keadaan pandemik COVID-19 kini bertambah baik, beliau mahu semua kontraktor yang dianugerahkan mana-mana projek untuk melaksanakannya mengikut jadual dan kualiti yang ditetapkan. Dalam pada itu, pejabat Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak telah distruktur semula berkuat kuasa pada 1 Januari 2023 yang mana mereka dari pejabat wilayah telah diambil bertugas ke pejabat JKR bahagian. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, setiap pejabat bahagian akan mempunyai lebih ramai jurutera dan kaki tangan teknikal lain. Selepas menghadiri taklimat status pelaksanaan projek pembangunan di bahagian Bintulu pada Isnin, beliau berkata langkah itu bermakna kapasiti setiap pejabat bahagian untuk menguruskan projek dipertingkatkan dan mereka akan dapat memberi tumpuan kepada projek masing-masing. Katanya ia juga akan lebih memudahkan orang ramai dan wakil rakyat untuk mengetahui status pelaksanaan dengan menghubungi pejabat bahagian mereka sahaja. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan berharap dengan perstrukturan semula itu, isu projek yang tertangguh dapat dikurangkan. Sementara itu, dalam program berasingan di SPAO, Datuk Ahmad Douglas Ugah memaklumkan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA telah menyerahkan senarai lebih 70 cadangan projek bernilai 780 juta ringgit kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg untuk kelulusan pada awal bulan Januari.
Beliau yang merupakan pengerusi BDDA berkata senarai yang dihantar itu melibatkan projek terutamanya infrastruktur dan kemudahan di 8 Dewan Undangan Negeri DUN di bahagian Betong. Laporan berikutnya, seramai 85,596 keluarga pesakit telah menggunakan perkhidmatan Anjong Kasih Yayasan Kebajikan Negara YKN yang disediakan secara percuma di 18 buah hospital kerajaan di seluruh negara. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, Anjong Kasih YKN merupakan tempat penginapan sementara yang mementingkan keselesaan dan keselamatan bagi golongan memerlukan, khususnya ahli keluarga yang kurang berkemampuan tetapi perlu menemani pesakit yang sedang mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Katanya ia bermanfaat terutamanya untuk golongan pesakit yang datang dari luar daerah dan ahli keluarga yang mengiringi pesakit kini tidak perlu berulang-alik dari rumah atau di hotel yang di luar kemampuan. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan lawatan kerja ke Anjong Kasih YKN di Hospital Umum Sarawak Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, katanya selain peruntukan kerajaan, usaha ini juga mendapat sokongan menggalakkan daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC serta syarikat korporat di mana YKN berjaya mendapat tajaan bagi penubuhan beberapa buah Anjong Kasih. Datuk Seri Nancy mengulas lanjut, Anjong Kasih YKN Hospital Umum Sarawak merupakan hasil sumbangan daripada Rotary Club Kuching serta kerjasama pelbagai pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan NGO. Justru beliau menyuruh terutamanya kepada syarikat korporat agar memberi kerjasama melalui sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR untuk memperluaskan lagi penubuhan Anjong Kasih di hospital-hospital yang memerlukannya. Beralih ke laporan berikutnya, delegasi Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak mengadakan lawatan penanda aras ke syarikat air Negeri Sembilan Sendian Berhad Sains pada Isnin. Rombongan lawatan kerja itu diketuai oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ketibaan delegasi Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak itu telah disambut oleh Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun merangkap pengerusi sains. Taklimat berkaitan operasi sains kemudian yang disampaikan oleh Pengarah Sains Insinyur Muhammad Yazid. Antara objektif lawatan penanda aras itu adalah untuk menjadikan kaedah atau sistem yang digunapakai oleh pihak sains dalam mengawal selia bekalan air di Negeri Sembilan sebagai penanda aras bagi Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi serta 4 agensi bekalan air dalam mengkaji untuk penubuhan satu entiti bekalan air di Sarawak. Bagaimanapun, perkara ini masih lagi dalam peringkat kajian. Antara lain, lawatan itu adalah bagi mendalami fungsi dan struktur organisasi sains yang dahulunya merupakan Jabatan Bekalan Air Negeri Sembilan JBAN dan telah menjadi sebuah badan korporat yang ditubuhkan pada 15 Mac 2007 iaitu Sains. Sementara itu, objektif lain lawatan kali ini adalah untuk meneliti dan mengkaji bagaimana proses migrasi tersebut melibatkan hal penting seperti sumber manusia, perundangan, model perniagaan, keuangan dan teknologi maklumat. Sedikit laporan sukan. Pasukan Catur Region Lions Club District yang diwakili 10 pemain orang kurang upaya OKU akan mewakili Sarawak dalam kejohanan Catur Lions Grand Final Round di Kuala Lumpur pada Mac depan. Ia susulan kejayaan mereka menduduki 10 tempat teratas pada pertandingan catur peringkat negeri Sarawak yang diadakan di Kuching pada Ahad. Difahamkan 10 pemenang teratas dalam pertandingan peringkat negeri itu akan berentap di Kuala Lumpur dan dihantar ke 5 wilayah iaitu Utara, Selatan, Tengah, Pantai Timur dan Sabah. Acara sukan istimewa ini dibahagikan kepada kategori kurang upaya yang berbeza seperti cacat penglihatan, pekak dan cacat fizikal. Kejohanan catur ini dianjurkan oleh Lions Club Chess dan Persatuan Sukan dan Rekreasi Orang Kurang Upaya Negeri Sarawak PESRON. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Mepafakta. Salam UKAS.